Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wasallam amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita teruskan pengajian kita, dan insyaAllah kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Ketahuilah olehmu annahu, sesungguhnya ia, yajibu, wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, an ya'rifa, untuk dia mengetahui khamsina aqidatan, 50 aqidah. Wa kullu aqidatin, dan setiap aqidah itu, yajibu alaihi, wajib ke atasnya, iaitu orang Islam, an ya'rifa, untuk dia mengetahui, laha, bagi aqidah tersebut, dalilan, sebuah dalil ijmalian yang berbangsa global ataupun umum. Ijmali yang global, yang apa ni, global lah, yang ringkas. Atau tafsilian, atau secara tafsili ataupun terperinci. Qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, yushtaratu, disyaratkan, an ya'rifa, untuk mengetahui ad-dalil at-tafsili, dalil secara tafsili. Lakinnal jumhur, akan tetapi jumhur ulama, majoriti ulama, ala annahu, berpendapat sesungguhnya, yakfi ad-dalilul ijmali, cukup dengan mengetahui dalil secara ijmali, secara ringkas, secara global. Likulli aqidatin minan hadhil khamsin, bagi setiap akidah daripada akidah yang 50 ini. Jadi di sini musannaf memulakan dengan fi'il amar, i'lam, ketahuilah. Al-aslu fil amri bermakna wajib. Asal pada perintah itu bermakna wajib. Jadi i'lam, ketahuilah. Jadi di sini perlu diketahui bahawa bila disuruh i'lam, ketahuilah, maka ilmu itu bermakna qat'i. Ilmu itu bermakna qat'i. I'lam itu fa'il amar, ayat apa ni, kata kerja perintah yang diambil daripada perkataan alima ya'lamu, ilman, mengetahui. Alima, telah mengetahui, ya'lamu, sedang atau akan mengetahui, ilman, tahu atau pengetahuan. Banyak makna ilman di sini. Jadi apa makna ilmu? Ilmu tu makna dia inkishaf. Inkishaf ataupun singkapan, ataupun ihatah, satu liputan, satu yang
meliputi suatu perkara, alamah wa alaih, terhadap seperti mana ianya. Takrif tentang ilmu ni terlalu banyak. Takrif atau perbahasan tentang ilmu ni terlalu banyak sebenarnya. Jadi saya setakat mana yang saya terlintas, yang saya tahu, saya kongsilah insya-Allah. Jadi ilmu ini terbahagi menurut sebahagian pendapat lah, dilihat dari 3 sudut. Ada ilmu yang bermaksud di sini suatu sifat, satu malakah, sifat ataupun malakah ataupun arat. Sifat, malakah, arat yang ada pada seseorang, yang mana dengan sifat tersebut dia boleh idrak, dia boleh mengetahui. Kalau kita kata boleh mengetahui, nanti dia akan jadi apa ni, ada naqis, ada kekurangan, kecacatan di dalam ta'rif, di dalam definisi. Sebab sebuah definisi itu tidak boleh menggunakan perkataan dia sendiri. Kita nak mendefinisi ilmu, kita tak boleh gunakan perkataan mengetahui. Jadi idrak atau perolehan ataupun dapatan. Mana ilmu itu sebagai sebuah satu sifat. Ilmu satu sifat yang ada pada diri seseorang. Ini kita tak bahas ilmu Allah dulu Kita bahagi ilmu Allah tu nanti, bila sifat ilmu kita bahaslah ilmu Allah. Ini cerita tentang ilmu makhluk. Manusia lah itu utamanya. Malaikat, jin pun ada ilmu juga. Tapi di sini maksudnya yang hidup lah. Jadi ilmu itu didefinisikan, salah satu daripada makna dia satu sifat atau malakah atau arat yang ada pada, dipanggil arat sebab arat ni benda baru. Jadi manusia ni hadis baru, jadi ilmu dia pun arat baru. Jadi ilmu makna pertama menunjuk kepada sifat, arat atau malakah yang ada dalam diri seseorang, pada seseorang, yang dengannya dia boleh idrak, dia boleh mendapat sesuatu, memperoleh sesuatu. Kemudian yang kedua, makna ilmu di sini dipanggil makna masdari. Makna ilmu, makna masdari. Madalla alal hadas, sesuatu yang menunjuk kepada satu kejadian atau satu perbuatan. Kalau kita tasrifkan ikut ilmu saraf kan, alima ya'lamu ilman. Jadi alima telah mengetahui. Alimtu anna Zaidan qaimun. Aku telah mengetahui bahawa sesungguhnya Zaid itu sedang berdiri. Jadi kita sedang mengetahui. Ataupun Zaidun ya'lamu annahu kaza wa kaza. Sesungguhnya Zaid mengetahui. Jadi perbuatan, kita mengetahui itu perbuatan. Satu perbuatan. Jadi itu makna yang kedua. Ilmu bermaksud masdari ataupun satu hadas, satu kejadian, satu perbuatan. Kata kerja, ilmu yang menunjukkan kepada sebuah kerja, sebuah perbuatan. Daripada alima ya'lamu ilman, masdar dia kan. Jadi masdar dia itu menunjukkan sebuah pekerjaan, sebuah kejadian. Itu makna yang kedua bagi ilmu. Dan yang ketiga, makna ilmu di sini bermaksud maklum. Perkara yang diketahui. Perkara yang diketahui. Maksudnya kita kata, contohnya orang tu katakan saya nak mencari ilmu. Kau ada ilmu ke tak? Orang tanya, kau ada ilmu ke tak? Maksudnya kau ada maklumat ke tak sebenarnya? Aku mencari ilmu ke, apa yang kita nak cari? Kalau kita kata tadi kan, maknanya ilmu tu sifat. Yang pertama, definisi yang pertama sifat. Dah ada dalam diri dah. So nak cari apa lagi? Kemudian mengetahui. Perbuatan mengetahui. Perbuatan mengetahui itu kan satu perbuatan. Jadi kita nak mencari ilmu, buat apa lagi? Jadi mencari ilmu, maksudnya ilmu di situ maksudnya maklum ataupun maklumat. Jadi ada tiga makna ilmu di sini. Dari tiga sudut, maksudnya dilihat dari tiga sudut penggunaan dia. Penggunaan dia. Yang mana satu yang hakikat, yang wad'ul awal itu khilaf. Itu khilaf. Sebab apa? Dia dengan makhluk makna dia lain, dengan Allah makna dia lain. Jika ilmu dinisbah kepada Allah, nanti makna dia lain, makna dia inkisyaf ala
inkishaf ala kulli mawjudat wal maklumat. Itu nanti kita bahas. Kemudian kalau kepada manusia pun dikatakan ilmu itu pun tengoklah kepada 3 perkara. Maksudnya penggunaan lafaz ilmu itu digunakan kepada 3 perkara ni. Sama ada ilmu yang bermaksud yang pertama, maksudnya satu sifat yang ada pada diri manusia, yang mana dengan sifat itu dia boleh idrak, dia boleh memperolehi sesuatu pengetahuan, memperolehi sesuatu dapatan. Kemudian yang kedua bermakna masdar, bermakna masdari, sesuatu yang dia sedang mengetahui, dia telah mengetahui. Dan yang ketiga makna hasil bil masdari. Yang ketiga makna hasil bil masdari, iaitu makna maf'ul, iaitu maklum. Jadi kita mengetahui mesti ada benda yang diketahui. So benda yang diketahui itu maklumat. Itu makna yang ketiga. Jadi wallahu alam mana satu yang asalnya itu ada khilaf di kalangan ulama lah tentang ilmu. Jadi di sini dia kata i'lam, ketahuilah. Ketahuilah. Maknanya di sini bila dia kata ketahui i'lam, maka automatik kita kata mesti ketiga-tiga tu mesti ada. Maksudnya apabila seseorang itu dia disuruh ketahuilah, diperintahkan supaya mengetahui, maka mesti dalam diri dia perlu ada sifat tu dulu. Kepada dalam diri manusia itu perlu ada sifat ilmu. Kalau tak ada sifat ilmu, macam mana dia nak mengetahui? Macam mana dia nak mengetahui? Maka di sini pastilah yang perintah yang ditujukan ini kepada orang yang dalam diri dia ada malakah yang boleh dia idrak, boleh mengetahui. Kemudian bila dah ada sifat tersebut, dia kena praktikkanlah, maksudnya dia kena menjalankan masdari dia, iaitu dia kena mengetahui. Cara dia macam mana? Cara dia nanti cara sumber ilmu tu nak dapatkan nanti ada 3 lah. Sumber ilmu macam mana nak dapatkan ilmu itu ada 3 cara. Ada 3 sumber. 3 sumber. Cara dia dengan dia kena mengetahui lah. Dia kena mengetahui. Itu makna masdari. Kemudian apa yang nak di sini yang disuruh ketahui? Apa yang dia suruh ketahui di sini nanti tadi disebutkan, saya baca ibarat 50 akidah. Jadi 50 akidah tu sebagai madlul atau sebagai maklum, berguna sebagai mu'taqad lah. Di sini oleh kerana bab dia bab i'tiqad, maka maklum dia mu'taqad. Maklum dia mu'taqad. Jadi di sini disuruh kita mengetahui akan mu'taqad yang 50 akidah, yang 50 akidah yang bermaksud mu'taqad di situ. Jadi itu makna ilmu. Kemudian ilmu ini ilmu ini adakah sama dengan makrifat? Satu pembahasan dalam Hasyiah Bajuri pun dia bahas di sini. Maka ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan sama saja makna ilmu dan makna makrifat. Sebahagian ulama kata beza, ada perbezaan dari beberapa sudut. Tapi qaul yang tahqiq, kata Imam Bajuri, yang tahqiq itu sama je makna ilmu dan makrifat. Iaitu kita ketahuilah di sini kalau ilmu dan makrifat itu makna dia sama, maknanya kalau kita tengok definisi ulama terhadap makrifat itu ialah idrakul jazmi ataupun i'tiqadul jazmi. I'tiqad, idrak ataupun i'tiqad yang jazm. Sebab kalau maksudnya idrak tu sudah pun mendapatilah, maknanya idrak. Kalau i'tiqad kan satu pegangan, i'tiqad itu. Idrak pun nanti seolah ada yang kata idrak dulu baru i'tiqad. Tapi ada yang setengah ulama kata sama saja, ataupun zikrul lazim wal muradul malzum atau zikrus sabab wal muradul musabbab. Jadi idrak yang jazmi ataupun i'tiqad yang jazm. Dan ada setengah ulama terus kata al-jazmu. Terus letak al-jazmu saja. Satu kemantapan. Tapi kita tahu al-jazmu itu sifat. Al-jazmu itu sifat, dia mesti ada mausuh dia. Mausuh dia apa? Adakah idrak atau i'tiqad. Adapun idrak dan i'tiqad itu pun masdari. Masdari itu pun amrun i'tibari. Amrun i'tibari adakah boleh disifati atau tidak? Itu panjang. Panjang masalahan dia. Tapi di sini sama ada idrak yang jazm ataupun i'tiqad yang jazm. Yang kedua al-mutabiq lil waqi'. Al-mutabiq lil waqi' yang bersesuaian dengan realiti. Yang bersesuaian dengan realiti. Realiti yang dimaksudkan di sini sama ada ilmu Allah ataupun apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Realiti lah, mana ayan. Al-ayan ataupun realiti.
Mutabiq lil waqi' lil ayan, ataupun kata ulama yang dimaksudkan mutabiq lil waqi' yang bersesuaian dengan realiti itu ialah seperti mana yang ada pada ilmu Allah, atau sebahagian ulama mengatakan yang bersesuaian dengan realiti itu ialah apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz, ataupun apa yang realiti yang berlaku lah. So macam mana kita nak tahu itu mutabiq lil waqi' atau tidak? Sedangkan kita disuruh mengetahui sesuatu, dan kita kena jazam, mantap, teguh, yakin 100% dengan apa yang kita ketahui yang bersesuaian dengan realiti. So kita, macam mana kita nak tahu yang kita ketahui itu bersesuaian dengan realiti atau tidak? Kan? Maksudnya sejadikan jadi daur atau jadi tasalsul. Jadi kata ulama, an dalil, masuk kepada yang ketiga. Sebab tu dia ada syarat yang ketiga, an dalil. Daripada dalil lah kita mengetahui bahawa kita punya idrak itu, kita punya i'tiqad itu bersesuaian dengan realiti atau tidak. Sebab tu dia kena ada yang ketiga, itu dia panggil an dalil. Maksudnya kena ada sebuah dalil yang membenarkan i'tiqad kita yang jazam tersebut, menunjukkan dia memang bersesuaian dengan realiti. So ada 3. Makna makrifat, makna ilmu, makna makrifat ada 3. Iaitu idrakul jazmi ataupun i'tiqadul jazmi yang pertama, yang kedua al-mutabiq lil waqi' yang bersesuaian dengan realiti, kemudian an dalil dibuktikan dengan sebuah dalil. 3 mesti kena ada. Itu makna makrifat. Sebab apa di sini kan dia tadi disebut i'lam, ketahuilah. Annahu yajibu ala kulli muslim an ya'rifa. An ya'rifa di situ kan, an itu an masdariyah. Jadi bila an masdariyah masuk kepada fi'il mudhari' dia jadi masdar. Maka an ya'rifa boleh kita katakan ma'rifat. Maksudnya i'lam annahu yajibu ala kulli mulifin ma'rifatan. An ya'rifa boleh jadi masdar, bertukar kepada masdar, iaitu ma'rifatan. Wajib mengetahui makrifat mengenai akidah yang 50, ataupun an ya'rifa itu maksudnya mengetahui jugalah. Dia gunakan 2 perkataan. Maksudnya i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin an ya'lama atau an ya'rifa sama. Menurut kaul yang tahqiq lah. Jadi itu makna ilmu dan makna makrifat. Walaupun ada beberapa iskal di sini, kalaulah makna ilmu dan makna makrifat sama, kenapa dia tak gunakan i'raf di sini, ketahuilah. Kenapa i'rif, ketahuilah? Kenapa dia tak kata, kenapa dia kata i'lam, ketahuilah? Kenapa tak gunakan lafaz makrifat? Jadi kata ulama kerana ingin meniru Al-Quran lah, mengikut contoh Al-Quran. Sebab apa Al-Quran kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi Al-Quran guna fa'lam, maka kita pun ikut Quran gunalah i'lam. Fa tu kan fa tambahan di situ pada ayat tersebut lah. Di sini i'lam dia tak guna fa lah, pasal dia istinaf pada permulaan. Dia tak fa fasihah atau fa ta'qib, itu kemudian pembahasan lain. Jadi di sini gunakan i'lam, tak gunakan i'rif. Maksudnya walaupun sama dia makna. Kemudian ada yang mengatakan bahawa kalau ilmu itu makna dia dengan makrifat sama, kenapa Allah Ta'ala tak bersifat dengan makrifat? Allah ada ilmu, kenapa Allah tak ada makrifat? Kenapa Allah al-alim, Allah tak kata al-arif? Tidak ada hadis ataupun Al-Quran yang warid mengatakan Allah tu al-arif. Jadi setengah ulama kata sebab apa tak boleh dinisbahkan kepada Allah al-arif, kerana ada beza dari segi ilmu. Sebab tu ada beza antara ilmu dan makrifat. Jadi ilmu itu tidak didahului oleh jahil, sedangkan makrifat itu didahului oleh jahil. Habis tu manusia ini kan jahil, maka kalau manusia itu kalau dia memang didahului oleh kejahilan, maka kenapa manusia itu boleh digelarkan sebagai alim sedangkan sebelum tu dia jahil? Sebab tu kalau tahqiq kata Imam Bajuri, sama saja makrifat dengan ilmu. Lepas tu kalau sama, kenapa tak namakan Allah tu arif? Kita kata di sini kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tak menggunakan lafaz itu, maka kita tak boleh guna. Jadi sekiranya kalau kita nak gunakan, boleh ke tak? Jadi kalau pendapat yang mengatakan berbeza, tak boleh. Sebab apa? Makrifat itu bermula dengan kejahilan, ilmu itu tak bermula dengan kejahilan. Pendapat itu tak kuat. Dia rat pasal apa? Manusia pun dikatakan alim, sedangkan dia bermula dengan kejahilan.
Kemudian kata Syekh Zakaria Ansari rahimahullah mengatakan boleh nak panggil Allah tu arif boleh. Itu pendapat Syekh Zakaria Ansari. Itu ada khilaf sikitlah saya sebutin tentang ilmu dan makrifat. Kemudian ilmu dan makrifat ini ada yang daruri, ada yang nazari. Ini ada khilaf di kalangan ulama pula. Ya, ada yang kata ilmu semuanya daruri, ada yang kata ilmu semuanya nazari. Kemudian ada yang kata semuanya ada yang daruri, ada yang nazari. Jadi pendapat yang tahqiq, yang sahih mengatakan ilmu itu ada yang daruri, ada yang nazari. Kenapa? Kerana kalau semuanya daruri, maknanya semua orang akan tahu. Daruri maksudnya sesuatu yang mudah dicapai, tak perlu kepada nazar, tak perlu kepada berfikir panjang, tak perlu susah-susah, semua orang boleh tahu semua benda. Nah, itu yang benda yang daruri. 1+1 2, daruri. Kalau nazari sesuatu yang perlu kepada pemikiran, perlu kepada berfikir dengan mendalam baru boleh mencapai dia punya natijah dia, baru boleh idrak. Jadi pendapat yang tahqiq mengatakan bahawa ada ilmu yang daruri dan ada ilmu yang nazari. Pendapat yang mengatakan semuanya nazari, maknanya kalau semuanya nazari, maknanya akan berlakulah di situ tasalsul. Kerana apa? Kalaulah semua ilmu itu nazari, maka macam mana kita nak bentuk satu mukaddimah untuk membawa kepada nazari? Sebab untuk mencapai satu maklumat tentang nazari, dia perlu ada tertib maklumat. Tertib satu maklumat yang daruri membawa kepada nazari. Tak mungkin sesuatu yang dan bila tidak ada yang daruri, macam mana nak bermulanya suatu hujah untuk membawa kepada nazari? Sebab semuanya daruri. Mustahil akan berlaku. Mana yang nazari itu perlu dicari dia punya dinazari lagi, yang dinazari itu perlu dinazari lagi, maka akan berlaku tasalsul. Maka yang utama, yang tahqiq mengatakan ilmu ada yang daruri, ada yang nazari. Jadi daruri ini asal, daruri itulah yang akan membawa kepada nazari. Himpunan ilmu daruri, campuran ataupun susunan ilmu daruri itu boleh membawa kepada ilmu nazari. Contohnya lah, nak bagi mudah apa beza daruri nazari. Daruri ini yang mudah dicapai, tak perlu dalil. Tak perlu kepada dalil. 1+1 berapa? 2+2 berapa? Itu kan daruri. 1+1 2, tak perlu fikir panjang. 2+2 4, tak perlu fikir panjang. Tapi kalau 1+1 tolak 2 kali 5 bahagi 5 tolak 4 kali 2 kali 10 tolak 8 bahagi 5 tolak 4 berapa? Itu kan pening kan? Alamak, nanti dulu. Itu nazari, perlu dipikir-fikirkan dulu. Tapi kan kalau kita pecah-pecahkan dia tadi kan, ambil satu-satu dulu. Susun balik soalan yang panjang tu, pecahkan satu-satu. 1+1 apa? Okey, 2. Tadi yang kedua soalan dia, campur lagi dengan berapa, atau kali dengan berapa, atau tolak dengan berapa, atau campur atau bahagi. Kita pecahkan dulu, maka yang pecahan tu akan jadi daruri. Maka nazari ini sebenarnya gabungan antara beberapa yang daruri, akan menghasilkan yang nazari. Itu contoh ilmu. Kemudian ada yang iskal, kalaulah ilmu itu ada daruri, ada nazari, maka kenapa ta'rif makrifat dan ilmu itu ialah idrakul jazmi al-mutabiq lil waqi' an dalil, sedangkan ilmu yang daruri, makrifat yang daruri tak perlu dalil. Makrifat yang daruri tak perlu dalil. Sebab tu beza, iaitu makrifat benda yang perlu dalil, ilmu yang tak perlu dalil. Itu khilaf iskal dia. Jadi ulama kata maknanya 1+1 2. Jadi kalau perlukan dalil, perlu ke 1+1 perlu dalil? Kan? Maknanya kalau 1+1 perlu dalil, maknanya orang kata tak terfikir bahawa 1+1 perlu dalil. Perlu dalil ke 1+1 tu 2? Kata tak perlu dalil. Jadi kalau tak perlu dalil, maka takrif atau definisi itu dah tak betul, dah tak tepat. Iaitu idrakul jazmi al-mutabiq lil waqi' an dalil. Kenapa perlu ada dalil? Sedangkan yang daruri pun dikatakan ilmu, dikatakan makrifat. Jadi itu qaul yang kata maksudnya ilmu dan makrifat tak sama. Makrifat yang perlu dalil, ilmu tak perlu dalil. Kita tak, sebenarnya dua-dua masih sama, ilmu dan makrifat. Yang dimaksudkan di situ an dalil itu bermaksudnya walaupun 1+1 kita kata tak perlu dalil, bukan tak ada dalil, tak perlu dalil dengan tak ada dalil lain. Mestilah ada dalil. 1+1 2 kan, ambil satu benda, letak satu benda, okey ni 1 campur 1, ni berapa? 2, 1 2. Dalil lah ni. Walaupun dia sangat mudah, maknanya tak perlu kepada dalil pun tak apa, tapi mesti kena ada dalil. Sebab tu an dalil daripada sebuah dalil.
Dan salah seorang imam mengatakan bahawa maksud an-dalil itu la yahtamilun naqid. Maka tidak ada ihtimal kita akan menentang ataupun membatalkan maklumat tersebut. Maknanya bila saya kata 1+1=2, itu pun termasuk idrakul jazmi mutabiq lil waqi' an dalil. Mana dalil dia? Dalil dia maknanya 1+1 tu memang 2. Ada dalil dia, bukan tak ada dalil. Cuma tak perlulah kepada dalil. Sebab apa? Orang semua tahu dengan mudah. Bukan nak kata tak ada dalil. Sebenarnya ilmu daruri pun ada dalil. Cuma tak perlu kepada dalil. Api panas. Semua orang tahu api panas. Benda yang daruri. Perlu dalil ke? Perlu? Tak percaya. Cuba kau pegang tengok. Panas tak panas. Itu kan dah dalil dia. Supaya tak ada timbulnya naqid, pembatalan terhadap ilmu tersebut. Itu maksud dalil. Jadi kesimpulannya ilmu dan makrifat itu sama saja. Kemudian sumber ilmu. Sumber ilmu itu ada yang diperolehi daripada yang pertama hissi. Sumber dia hissi, maknanya melalui panca indera yang 5 ini kita boleh boleh memperolehi ilmu. Dengan melihat kita boleh mengetahui, dengan mendengar kita boleh mengetahui, dengan merasa kita boleh mengetahui, dengan menghidu kita boleh mengetahui, dengan bersentuhan kita boleh mengetahui. Itu sumber ilmu. Biasanya ilmu hissi ni benda-benda yang urfi, benda-benda yang adi, benda-benda yang adat lah. Kita perolehi dengan panca indera ataupun dipanggil hissi. Khawasul khamsah, panca indera yang 5, itu sumber ilmu. Cuma menurut ulama bahawa walaupun khawasul khamsah, panca indera ini merupakan sumber ilmu, tapi dia bukan hakim. Dia bukan hakim bagi apa yang mudrak itu. Dia hanya mudrik saja. Tapi hakim kepada mudrak itu ialah akal. Mana dia hanya mudrik, dia hanya memperolehi saja. Mata melihat sesuatu perkara. Tapi yang menghukumi dia itu sebagai maklum adalah akal. Telinga mendengar sebagai mudrik yang memperolehi, mendapati. Tetapi yang menghukumi dia adalah akal. Itu kata ulama. Sebab apa? Sumber ilmu melalui panca indera itu tidak qat'i. Tidak qat'i. Walaupun dia merupakan sumber ilmu, tetapi dia tidak dia tidak mustaqil, dia tidak tersendiri. Dia perlu kepada akal untuk menjazamkan dia. Dia perlu kepada akal untuk menjadi hakim, untuk menilai benar atau tidak. Sebab apa? Kalau contohnya orang tu mungkin dia kata dengan melihat dia mengetahui. Ada orang dia rabun. Bila dia rabun mungkin dia tak nampak. Ataupun dia rabun warna mungkin dia tersilap. Ataupun orang tu kata mendengar tu sumber ilmu, mungkin dia pekak, mungkin dia tersalah dengar. Jadi tak boleh bergantung 100% kepada hissi ataupun hawasul khamsah sebagai mudrik, sebagai sumber ilmu. Kerana apa? Dia tidak qat'i. Dia perlu kepada akal untuk untuk menghakimi ataupun untuk menilai sama ada apa yang dicapai oleh hissi itu sebagai ilmu yang qat'i ataupun tidak. Yang kedua akal lah. Yang kedua adalah akal. Yang kedua akal yang salim. Akal yang salah, akal pun ada juga akal yang tak betul. Jadi akal yang tak betul kan. Jadi akal yang salim, nanti ada pembahasan tentang akal ni panjang sebenarnya. Akal dibahas. Akal itu apa makna akal? Di sini khilaf terlalu banyak makna akal itu. Jadi makna sebahagian pendapat ulama, Imam Tastazani mengatakan akal itu adalah al-gharizah, malakah gharizah yang ada pada roh. Fin nafs, maksudnya al-gharizah fin nafs ataupun lin nafs. Gharizah atau malakah ataupun quwwah lin nafsi atau bagi roh. An-nafs maksud di sini adalah roh manusia. Sebab yang mengetahui itu yang ada yang berakal itu bukan jasad. Jasad ada otak. Jasad ada otak, tetapi yang ada akal itu nafs. Nafs itu diri, maksudnya roh. Sebab diri manusia itu an-nafs tu diri manusia itu adalah roh, adalah nafs, roh dia yang asal. Badan ni hanya tunggangan saja. Akan mati akan ditinggalkan dalam kubur, tanam. Betul. Jadi akal itu adalah malakah atau gharizah ataupun quwwah lin nafs. Yasta'iddu bihi ataupun tusta'addu bihi, yang disiapkan dengannya untuk idrak. Untuk idrak. Jadi akal inilah suatu alat untuk mengetahui.
Akal ini adalah satu alat untuk mengetahui yang asalnya. Jadi ada kaitan dengan ilmu dengan akal itu ialah alat untuk mengetahui sesuatu ilmu. Kalau tanpa akal tak akan boleh tahu, tidak akan boleh ada ilmu. Tapi ada pendapat lain, Imam Haramain mengatakan bahawa ilmu itulah akal. Ilmu akal itu sebahagian daripada ilmu itu sendiri. Akal itu sebahagian daripada ilmu. Sebab tu dia kata mengetahui hukum akal yang 3 itu adalah sebahagian daripada ilmu. Siapa yang tak tahu 3 hukum akal yang asas itu, maka dia tak berilmu. Dia tak berakal, dia tak berakal. Nanti kita akan bahas apa hukum akal yang 3 itulah. Itu kata Imam Haramain. Dia bertegas dalam kitab-kitab dia, tapi akhir sekali dalam kitab Al-Burhan dia tarik balik. Dia kata makna akal itu dia tunduklah kepada ta'rif Imam Al-Muhasibi, iaitu Al-Gharizah. Itu kuah atau malakah, arat. Akal ni arat. Akal bukan jauhar, akal arat. Akal adalah arat ataupun kuah atau malakah yang ada pada diri manusia, yang dengannya lah dia mengetahui. Jadi di situ antara akal dengan ilmu pun, sebab tu ada muradif. Sebab ilmu tadi pun saya cakapkan, ulama kata ilmu tu adalah sifat arat malakah untuk dia mengetahui apa sesuatu yang mutabik lil waqi' tersebut. Jadi kata ilmu maksudnya akal itu alat dia untuk idrak. Akal itu alat untuk idrak ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, nakal ataupun khabar yang sahih, khabar sadiq atau khabar yang sahih. Itu sumber ilmu yang ketiga. Sumber ilmu yang ketiga, perkhabaran yang sahih. Apa saja perkhabaran yang sahih itu boleh jadi sumber ilmu. Jadi baru ni kan ada kita dapat satu perkhabaran bahawa Makcik Kiah akan mendapat 8,000 lebih. Itu kan perkhabaran. Sahih ke tak sahih? Itu tak tahulah. Kan yang kita tengok, yang setakat yang kita tengok live kan dalam handphone, dalam TV, dalam media sosial, bahawa Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri kita, mengatakan bahawa kita Makcik Kiah akan mendapat 8,000 lebih. Jadi itu kan itu khabar. Khabar tu sahih ke tak sahih, sebab khabar ni ada dua, yahtamilul kadzib wa yahtamilul sidiq. Khabar itu boleh jadi benar, boleh tak betul. Jadi kan sebab tu kan ada yang tak puas hati. Siapa Muhyiddin? Aku tak kenal Muhyiddin. Aku tak undi dia. Sekarang ni Muhyiddin nak bagikan Makcik Kiah 8,000 lebih. Mulalah aku kenal Muhyiddin. Muhyiddin tu akan bagi duit. Wallahu alam. Jadi itu khabar, sumber ilmu. Tetapi dia adalah, kalau kita dalam akidah kita, sumber ilmu dia adalah Al-Quran, hadis yang qat'i subut dan qat'i dalalah. Itu sumber ilmu bagi akidah. So 3 sumber ilmu. Khawasul kham, panca indera, akal dan khabar yang sahih. Itu sumber ilmu. Kemudian daripada ta'rif tadi, ma'rifat ataupun ilmu tadi kan, dia kata idrakul jazmi. Maksud jazmi di sini qat'i. Maka di situ idrak ataupun i'tiqad itu pun ada kekuatan dia. Dia terbagi kepada 4. Yang pertama qat'i, iaitu 100%. Yang kedua zanni, 99% sampai 51%. 99% sampai 51% dipanggil zanni ataupun zann rajih, sangkaan yang kuat, tapi tak sampai 100%. Kalau qat'i ilmu mesti 100%. Jazm qat'i ilmu mesti 100%. Tak boleh sikit pun tak boleh. Jadi itu dia panggil qat'i yang pertama, tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua dia panggil zanni ataupun zann rajih, iaitu 99% sampai 51%. Tengah-tengah kita ambil lah 75%. Kemudian yang ketiga dia panggil syak. Syak itu maknanya 50-50. 50-50. 50-50. Dan kemudian yang keempat dia panggil waham. Waham ini 49% sampai 1. 49% sampai 1. Dan kalau kosong maknanya jahil, bukan ilmu. Jadi itu 4 tahapan i'tiqad ataupun jazm. Itulah makna jazm. Tadi kan dia kata idrakul jazmi. Maka dalam ma'rifat itu mestilah 100%, tidak boleh idrakul zanni. Kalau idrakul zanni, maka itu tak boleh. Di dalam usul akidah tak boleh. Usul akidah mesti idrak yang jazm, yang qat'i. Tidak boleh seseorang itu i'tiqad benda yang zanni, tak boleh. Kalau usul akidah lah, usul akidah mesti qat'i.
Maka tak boleh idrak ataupun i'tiqad yang zanni, apalagi yang syak lagilah tak boleh, waham lagilah tak boleh. Jadi idrakul jazmi mesti 100% bagi asas akidah. Tapi kalau furu' akidah boleh kalau dia misalnya dia masih lagi dalam tahap zanni. Sebab ada khilaf kan, bila furu' akidah ni ada khilaf. Jadi dia ada taraddud sikit, tapi tahap dia tahap zanni, maka masih boleh. Adapun fiqh kebanyakannya hampir semuanya zanni. Adapun yang qat'i sembahyang 5 waktu wajib itu bukan fiqh, itu hukum yang ulima minaddin bil darurah. Itu bab fiqh lah. Sebab fiqh ni kan ijtihadi semuanya zanni. Jadi itu tahapan-tahapan jazm ataupun ilmu ataupun ma'rifat. Kemudian dia kata al-mutabiq lil waqi'. Mutabiq lil waqi' bermaksud kalaulah sesuatu tu tidak mutabiq lil waqi', maka dia tak dipanggil ilmu, dia panggil jahil murakkab. Sekejap Tengok tu. Dipanggil jahil murakkab. Kalau tidak mutabiq lil waqi', maksudnya khilaf dengan waqi', berarti dia bukan ilmu, dia dipanggil jahil murakkab. Jadi lawan bagi ilmu ni kan jahil. Jahil ada dua, satu dipanggil jahil basit, satu jahil murakkab. Jahil basit ni dia langsung tak ada idrak, maksudnya langsung tak ada pengetahuan, tak ada idrak langsung. Jadi contohnya kalau kita tanya 1+1 berapa, dia kata tak tahu. 1+1 tak tahu, contohlah 1+1 tak tahu, maknanya dia jahil basit. Tapi kalau kita tanya dia 1+1 berapa, dia kata 1+1 3. Kalau dia kata 1+1 3, maknanya dia ada pengetahuan, ada idrak, tapi idrak dia salah, tidak mutabiq lil waqi'. Sebab 1+1 bukan 3, 1+1 2. Maka kita panggil dia jahil murakkab. Sebab apa? Dia ada idrak yang khilaf dengan waqi'. Idrak yang mukhalif dengan waqi', maka itu dipanggil jahil murakkab. Jadi mestilah mutabiq lil waqi', tidak boleh mukhalif lil waqi'. Mesti bersesuaian dengan realiti, tak boleh berlawanan atau bersalahan dengan realiti. Maka kalau bersalahan dengan realiti, dia tak panggil ilmu, dia panggil jahil murakkab. Contoh yang dalam akidah, dia kata Allah duduk atas arash. Dia yakin ni, idrak jazm ni. Walaupun idrak dia jazm 100% qat'i, Allah duduk atas arash, maka itu jahil murakkab. Sebab Allah tak duduk atas arash. Itu sebab apa? Tak mutabiq lil waqi'. Waqi'-nya Allah tak duduk di atas. Apa bukti dia? Bukti dia an dalil lah. Nanti yang ketiga kita bahas tentang dalil. Dan dalil pun telah dibahas. Ya, dah siap ada jadual lagi kan. Dalil tu ada dua, dalil aqli ataupun dalil naqli. Adapun dalil hissi tadi, hissi itu kan hanya mudrik saja. Jadi dia digabungkan di bawah akal juga. Walaupun sumber ilmu tu 3 tadi kan, tapi kalau sumber ilmu 3 maknanya dalil pun 3 lah sepatutnya. Tapi di sini hissi itu dimasuk di bawah akli, sebab akli itu hakim yang hakiki, hakim yang membenarkan apa yang diidrak oleh hissi. Jadi sama ada dia jahil murakkab ataupun dia i'tiqad yang sahih, maka itu mestilah dibuktikan dengan sebuah dalil. Sebab itu yang ketiga syarat dia an dalil, dan pembahasan tentang dalil kita dah bahas. Jadi bagi orang yang dia i'tiqad dia jazm tetapi tidak mutabiq lil waqi', kita panggil dia jahil murakkab. Jahil murakkab. Kalau benda tu benda yang qat'i, maka benda yang ulima minaddin bid darurah, maka dia boleh jadi kufur. Tetapi kalau benda itu bukanlah ulama minaddin bid darurah, bukan usul Islam, hanya sekadar usul ahli sunnah wal jamaah, maka kita tak kafirkan dia. Contohnya dia kata Allah duduk atas aras tadi kan, kita kata dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun kalau dia betul-betul mengatakan Allah tu berjisim, sebab dia kata Allah tu duduk atas arash itu kan, dia mensifati Allah dengan sifat-sifat jisim. Dia tak kata Allah jisim secara sarah. Maka itu jadi jahil murakkab. Macam hari tu siapa? Al-Intani, Syekh Intani, Syekh lagi tu.
Syekh tu maknanya ada dua je. Sama ada orang tua umur 50 ataupun alim besar. Tapi dia kata, Quran kata Allah ada tangan. Ma mana'ta'an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah kan ada kata tanganku. Penat saya saya jelaskan tentang ayat Quran kata Nabi ada sayap. Tiba-tiba kenapa Allah kata Nabi ada sayap tapi tak sayap pun. Jadi kiaskan je lah. Allah kata kalau ada tanganku tu maksudnya bukanlah tangan tapi dengan kekuasaanku, dengan kudrahku. Itu pun tak faham-faham. Cara dia terus kata Faris get out saja. Jadi itu jahil murakab. Kita tak kafirkan dia lah benda tu kalau benda furuk. Jadi nanti kita akan bagi tahu apa yang furuk, apa yang usul. Dan dah jelaskan rasanya usul Islam, furuk Islam, usul Ahlussunnah wal Jamaah, furuk Ahlussunnah wal Jamaah, khilaf dan sebagainya kan dah jelaskan siri yang keberapa tu, pertama ke kedua. Jadi idrakul jazmi ataupun i'tiqadul jazmi mutabiq lil waqi'an dalil. Jadi kalau orang itu dia hanya ada dua saja, dia idrak, dia jazm, kemudian mutabiq lil waqi', cuma tidak an dalil. Tidak andali, maka kita tak panggil dia arif, kita tak panggil dia ma'rifat, kita panggil dia muqallid ataupun taklid. Orang yang dia idrak, dia jazm, dia percaya kepada Allah, jazm 100%, dicincang pun takkan berganjak, dibakar hidup-hidup pun takkan berganjak, disalib pun takkan berganjak. Dan apa yang dia pegang itu mutabiq lil waqi', memang bersesuaian dengan realiti, tetapi tidak ada dalil. Tidak an dalil. Maknanya rukun yang ketiga makrifat tu tak ada. Maka kita kata dia muqallid ataupun perbuatan itu dipanggil taklid. Jadi untuk membebaskan diri daripada taklid mesti an dalil. Dan dalil di sini yang dimaksudkan adalah dalil akli. Sebab apa? Mu'taqad itu sendiri merupakan dalil nakli. Dalil nakli itu menunjukkan i'tiqad itu, memberitahu tentang i'tiqad mu'taqad itu. Cuma akal kita perlu tunduk kepada mu'taqad tersebut. Maka di situlah peranan akal dan peranan nakal. Saya dah bahas panjang dalam siri keberapa tu, saya tak ingat. Boleh rujuk semula. Bagi yang baru-baru masuk ni, dia kena tengok daripada 1, 2, 3. Saya ada 6 siri mukadimah sebelum kita buka kitab ni. Siapa masuk tengah-tengah tu, saya minta maaf lah, dia takkan fahamnya. Jadi dengar dulu, sabar, tak apa. Masa panjang, cuti panjang ni, dengar dulu satu persatu, siri 1, siri 2, siri 3, siri 4, siri 5, siri 6. Lepas tu baru kita buka kitab Kifatul Awam ni kan. Saya takkan ulang balik lah benda yang sama nanti. Mungkin saya ulang-ulang juga, tapi apa yang detail saya terangkan tu boleh rujuk di sana. Siri 1 sampai 6. Yang ketujuh ni kita dah mula buka kitab. Jadi bagi orang yang tidak ada dalil, tidak mengetahui dalil, maksudnya tidak mengetahui dalil akli. Maksudnya akal dia tak tunduk kepada, tidak mutabik dengan dalil akli. Jadi adalah orang zaman sekarang ni, jangan percaya sangat di Facebook tu macam-macam nak jadi mujtahid, jadi-jadian, baru umur setahun jagung tiba-tiba keluar dalil akli itu, falsafah itu ialah perbahasan mengenai pendapat orang Islam. Ada siapa baru ni pun tak tahu. Lepas tu, oleh kerana itu, falsafah bukan dalil. Yang dalil sebenar adalah Quran dan hadis. Itu maknanya setahun jagung belajar tak habis ataupun tak faham apa dia belajar. Dalil itu sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu madlul. Dalil itu petunjuk bagi madlul. Apa saja. Kita nak balik kampung, ada anak panah tu kan, signboard, utara terus ke timur kanan, anak panah ke kanan. Itulah dalil. Dalil ni macam-macam dalil. Jadi dia kata dalil hanya Quran hadis. Macam tu kalau orang tu nak masak nasi goreng pataya, kena buka Quran hadis lah. Petunjuk macam mana cara nak masak. Dalil ni secara umum. Secara umum adalah segala petunjuk itu dah dalil. Cuma dia ada pembahagian-pembahagian dia. Akal itu ada masdar talaqi dia, dan nakli ataupun Quran hadis itu ada masdar talaqi dia. Itu orang tak faham tu memang macam tu lah. Dalil hanya semata-mata Quran hadis. Itu orang tak faham, jahil murakab. Jadi dalil ni banyak. Dalil terlalu banyak. Tetapi masing-masing ada dia punya ruang lingkup dia sendiri. Masing-masing ada masdar talaqi dia sendiri. Itu dia tak ngaji habis tu, budak asal jagung lagi, budak ingusan lagi, biasanya nak post-post dalam Facebook, nak tunjuk kata dia hebat lah tu. Saya cakap ni bukan apa, sebab ini semua yang sudah disepakati oleh ulama'. Terkejut ulama' kalau kata dalil hanya Quran hadis. Dalil Quran hadis saja.
Quran hadis itu hanya salah satu daripada bentuk dalil saja. Jadi itu tentang ilmu dan makrifat. Baru tentang i'lam kan. Ala kulli muslimin. Cukup kot tentang makrifat tadi, ilmu dan makrifat. I'lam, musannaf bahas i'lam, disebut i'lam, saya dah bahas dah rasanya. Apa lagi yang tertinggal tentang i'lam itu? Kemudian ada yang kata i'lam itu kan mukhatab dia mukhatab dia muzakkar mufrad muzakkar. I'lam kalau belajar sarah, maka i'lam itu maknanya if'al. Maksudnya dia punya mukhatab tu mufrad muzakkar. Mukhatab dia mana orang yang diajak bicara itu adalah mufrad muzakkar, seorang lelaki. Dia sebab apa dia akan pecah mana i'lam tu, kalau dia akan pecahkan kalau tasniah muzakkar lain, jamak muzakkar lain, kemudian mufrad muannas lain, tasniah muannas lain, jamak muannas lain, ada 6. Patutnya di sini kan dia nak suruh seorang je ke tahu, i'lam seorang saja ke yang tahu. Sedangkan kitab ni ditujukan kepada semua orang, semua umat Islam. Dia kata ala kulli muslimin. Jadi ala kulli muslimin sepatutnya kena guna i'lamu, bukan guna i'lam. Ataupun di sini kalau perempuan macam mana? Kalau pembaca kitab ini perempuan macam mana pula? Patutnya i'lami, bukan i'lam. Jadi kata Imam Bajuri di sini, ini adalah sirat yang umum yang mewakili setiap afrad, setiap umum yang ditujukan kepada afrad yang muayyan. Maknanya siapa saja yang baca di sini dia termasuklah dia sebagai orang yang ditujukan perintah tersebut. Sebab kalau gunakan lafaz i'lamu, nanti dia akan bermaksud fardu kifayah, dia akan memberi makna fardu kifayah. Jadi biasanya kalau amal dalam bentuk jamak itu dia akan membawa makna fardu kifayah. Jadi sebab itu diletakkan nama lafaz mufrad i'lam, dan termasuklah di sini wanita lah. Sebab apa dalam Al-Quran pun bila Allah Taala sebut fa'lam annahu la ilaha illallah, Allah Taala bukan suruh lelaki saja, Allah Taala suruh semua lelaki dan wanita, bahkan bukan seorang, semua orang. Jadi itu lafaz i'lam. Dia campur-campur di sini kan, ada ustaz sini, ada ustazah, ada pelajar agama, ada orang awam. Jadi mana yang boleh faham, mana yang tak dapat nak faham tu cubalah faham-fahamkan. Kalau tak faham juga boleh tanya insya-Allah. Sebab saya terpaksa mix di sini. Tahapan-tahapan tu saya terpaksa mix, sebab apa nanti kalau ajar awam sangat, ada yang ustaz-ustaz di sini yang mungkin dia rasa bosan pula kan. Jadi kita bagi yang tak adalah high level pun, pertengahan je, simple. Kan baby? Dia pun nak ngaji juga. Sama ni. Kemudian musannaf mengatakan ala kulli muslimin. Dia khilaf dengan matan Ummul Barahin, mengatakan ala kulli mukallafin. Sepatutnya ala kulli mukallafin, sepatutnya. Cuma kata Imam Bajuri dalam syarah Hasyiah dia kata ma'ruf di sini bila sebut muslim maksudnya yang mukallaf. Maknanya budak macam ni kan muslim juga ni. Ni kan budak comel ni kan muslim juga. Ni muslim. Tetapi dia bukan mukallaf. Adakah dia perlu tahu juga? Dia perlu i'lam juga. Jadi maksudnya yang dimaksudkan dengan muslim di sini adalah mukallaf. Tetapi ada iskal juga, kalau mukallaf maknanya Islam balik berakal. Sedangkan khitab i'tiqad ini adalah hukum i'tiqad ini bukan saja kepada orang Islam, bahkan kepada seluruh manusia. Seluruh manusia dia wajib mengenal Allah. Sebab apa? Ada dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan seluruh manusia untuk sembah dia, untuk bertuhankan dia, bukan hanya kepada orang Islam saja. Maka di sini kata Imam Bajuri, sebab yang dia nak sampaikan tu adalah akidah yang 50, maka dia khususkan kepada orang Islam. Sebab apa? Orang kafir ni dia terkena khitab, terkena taklif, sama ada usul ataupun furu', sama ada akidah ataupun fiqh. Sebab apa? Dia juga makhluk Allah, dia juga wajib beriman kepada Allah dan mentaati segala perintah Allah. Bukan hanya orang Islam saja wajib mengetahui i'tiqad ataupun fiqh, kedua-duanya pun wajib kepada orang kafir. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala menyatakan beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan orang kafir itu diseksa di neraka kerana usul dan kerana furu', kerana akidah dan kerana fiqh. Contohnya dalam sebuah surah Al-Mudassir ke, saya tak ingat.
Anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Orang mujrim, malaikat tanya, apa yang menyebabkan kau masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Maka mereka menjawab, kami tak semayang. Jadi kami dulu kat dunia tak semayang masuk neraka. Jadi ayat ni seolah-olah ditujukan kepada orang Islam yang tak semayang. Tetapi sambungan dia menunjukkan orang kafir juga. Sebab apa? Sambungan dia, walam nakun nut'imul miskin, kami tak bagi makan orang miskin. Kata ulama, tak bagi zakat. Kemudian wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami duduk lepak sembang panjang-panjang dengan orang yang duduk sembang buang masa. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan Yaumiddin, hari akhirat, hari agama, hari kiamat. Maka di sini menunjukkan bila mendustakan hari kiamat berarti kafir. Jadi ayat itu ditunjukkan orang kafir pun diseksa sebab tak beriman kepada hari akhirat, tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada, dan tak semayang, tak zakat. Jadi orang kafir pun dia dikhitabkan, ditaklifkan kepada hukum usul iaitu akidah dan juga hukum furu' iaitu fiqh, kedua-dua sekali. Tapi di sini dia kata ala kulli muslimin, maksudnya umumnya kepada orang Islam lah. Kitab ni ditujukan kepada orang Islam. Kitab dia ni. Kemudian dia tak sebut mukallaf sebab ma'ruf kata Imam Bajuri, orang Islam tentulah yang mukallaf, yang boleh berfikir. Yang belum mukallaf kan tak wajib. Sebab dalam Ummul Barahin dia mengatakan ala kulli mukallafin. Itu lebih tepat. Itu ala kulli muslimin. Kemudian ada bahas kalau Islam dengan iman itu sama ke tak. Itu nanti dalam kitab tajuk akhir sekali. Setelah habis bahas bab akidah, dia akan bahas tentang apa beza iman dan Islam. An ya'rifa di sini maksudnya mengetahui. Jadi an ini an masdariyah. An masdariyah maksudnya an itu boleh ditukarkan lafaz fi'il mudhari' itu kepada masdar. Jadi an ya'rifa maksudnya ma'rifat. Wajib mengetahui, setiap muslim tu wajib mengetahui makrifat mengenai khamsina akidatan. 50 khamsina akidatan, 50 akidah. Jadi an ya'rifa di sini maksudnya makrifat lah, mengetahui. Maksudnya mengetahui. Seperti yang ditakrifkan tadi makrifat. Mengetahui dengan jazm yang mutabik lil waqi' an dalil. Khamsina akidatan. Apa itu khamsina akidatan? 50 akidah. Apa dia 50 akidah? 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, 1 sifat harus Allah, 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, 1 sifat harus Rasul. Campur semua berapa? 20 sifat wajib campur 20 sifat mustahil, 40. Campur 1 sifat harus Allah, 41. Campur 4 sifat wajib Rasul, 45. Campur 4 sifat mustahil Rasul, 49. Campur 1 sifat harus Rasul, 50. Itulah ringkasan bagi akidah yang 50. Maknanya usul di sini. Usul Allah dan Rasulullah di sini. Ini tak termasuk sam'iyat lagi. Tak termasuk sam'iyat kerana apa? Sebab di sini akan didatangkan dalil akli. Adapun nanti bab sam'iyat, bab ghaibiyat, maksudnya hari kiamat, kubur mahsyar, sirat, neraka syurga, itu bab sam'iyat. Itu kemudian dalil semuanya nakli. Maka di situ bukanlah tak termasuk dalam akidah 50 ini. Akidah 50 ini termasuk dalil yang ditunjukkan oleh nakli dan akal mempunyai peranan untuk membenarkannya. Maksudnya sampai setakat itu saja akal boleh membenarkan secara akli akan akidah yang 50 ini. Adapun bab-bab tentang akhirat nanti itu diisbatkan dengan dalil nakli, maka tak termasuk dalam akidah 50. Jadi ini hanya akidah kepada Allah dan akidah kepada Rasul. Segala sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah dan Rasul yang boleh diisbatkan dengan akal, maka jadilah dia 50 seperti yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Cukup. Kita tak boleh lama-lama, sejam mungkin dah cukup dah tu. Panjang-panjang lagi nanti dia panas buntut. Orang nak dengar pun malas dengar ulama sejam lebih ni. Dia nantilah akhirnya dia tak dengar. Alah, sejam je okeylah tu. Sebab ni kita akan bahas tentang apa itu dalil ijmali, apa itu dalil tafsili. Itu agak panjang pembahasan dia. Kalau saya mulakan nanti lagi sejam lagi nanti. Jadi setakat itu dulu kita berhenti mengetahui tentang akidah 50 wajib. Ada soalan? Ada soalan? Boleh type di situ. Komen saya apa?
Okey, cukup Kalau ada soalan boleh je type, nanti besok saya jawablah insya-Allah. Setakat dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, pendapat kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan, muslimin muslimat, mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham dan sampaikan. Kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.